Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. Boleh dengar suara? Ya. Boleh. Alhamdulillah. Kaifa nasabuhu fikum. Ini soalan pertama ni. Bagaimana nasabnya di kalangan kamu, nasab Nabi itu? Bagaimana nasab Nabi di kalangan kamu? Bagaimana nasab Nabi di kalangan kamu? Qultu huwa fina dhu nasabin. Kata Abu Sufyan, huwa baginda di kalangan kami. Di kalangan kami itu nasabin yang punya nasab yang ali. Itu nasabin tanwin li ta'zim. Punya nasab yang ali, nasab yang sangat tinggi. Nasab yang ali. Kali riwayat Ibnu Ishaq fi dzarwati. Fi dzarwati maknanya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab yang kemuncak di kalangan orang Quraisy, nasab yang paling ali, nasab paling tinggi. Ad-dzarwah mana kemuncak. Kalau ada banyak-banyak bukit kan, di antara banyak bukit-bukit yang paling tinggi dipanggil dzarwah. Nasab yang paling ali, paling tinggi. Dalam riwayat Bazzar pula, Heraklius tanya, Maharaja Heraklius tanya, hadithni an hadha alladhi kharaja bi ardikum. Bahawa cerita kepadaku tentang orang yang keluar di bumi kamu. Maksudnya Nabi yang muncul di bumi kamu, di bumi Hijaz. Cerita tentang dia. Kata Abu Sufyan, huwa syabun. Dia satu orang pemuda. Umur 40 dikira masih muda lah. Umur 40. Kebanyakan Nabi SAW, kebanyakan Anbiya diutus jadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Dibagi balagha ashuddahu. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Nabi Musa berkenaan dengan Nabi Musa kan, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika baginda Musa sampai kepada umur asyud, umur manusia paling kuat, iaitu umur 40. Walamma balagha ashuddahu wastawa, dan istiwa mana steady, dia punya stabil, dia punya apa, jismani dia, rohani dia, mental, kekuatan mental, kekuatan fizikal stabil. Wastawa atainahu hukman wa ilma. Kami beri kepada baginda Musa alaihissalam kebijaksanaan dan juga ilmu. Nabi Yusuf pun sama, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Jadi
Jadi syabun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha, ketika dibangkitkan Nabi, diutuskan Nabi jadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Wa atat alaihi arba'una fa ashraqat syamsun nubuwati minhu fi Ramadhan. Nah, ada syair katakan wa atat alaihi arba'una, datang kepada Nabi umur 40, fa ashraqat, lalu menyinarlah syamsun nubuwah, matahari kenabian, minhu, pada diri Nabi, fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan. Wa atat alaihi arba'una fa ashraqat syamsun nubuwati minhu fi Ramadhana. Kemudian di sini Heraklius tanya lagi, kaifa hasabuhu fikum? Bagaimana nama baik keluarganya di kalangan kamu? Ini dalam riwayat Bazzar. Dalam riwayat Al-Bazzar, selain daripada tanya nasab, Heraklius tanya juga tentang hasab. Apa beza nasab dengan hasab? Nasab ni lebih berkait dengan apa, dia punya DNA lah, kait dengan biologi, kait dengan apa, hal-hal jismani. Satu orang anak, apa yang dia warisi dari bapanya dari sudut jismani, dari sudut biologi, itu namanya nasab, itu disebut nasab. Dan apa yang dia warisi daripada bapanya dari sudut kerohanian, dari sudut kekuatan mental, kekuatan spiritual, ini dipanggil hasab. Yang dia warisi dari sudut fizikal, dia punya badan dia kuat ke tak kuat, dia punya warna kulit macam mana, dia punya muka cantik ke tak cantik ke, ini nasab. Tapi yang apa yang dia warisi dari bapanya, dari segi apa, berani ke tidak, berilmu ke tidak, pandai ke tidak, jenius ke tidak, ini dipanggil hasab. Jadi dulu tu ditanya oleh Heraklius mengikut riwayat Al-Bazzar, kaifa hasabuhu fikum, bagaimana hasabnya di kalangan kamu? Qala huwa fi hasabin ma la yafdulu alaihi ahadun. Ini riwayat Al-Bazzar ni. Kata Abu Sufyan, baginda punya hasab, nama baik keturunan, yang mana tidak dapat mengatasinya seseorang pun. Tak ada siapa dapat mengatasi. Qala hadhi ayatun nubuwah. Lalu Heraklius bagi satu apa kesimpulan bahawa ini ayatun nubuwah, ini tanda kenabian. Nasab yang ali dan hasab yang ali ini merupakan tanda kenabian. Wa fina dhu nasabin. Ini soalan pertama. Kemudian soalan kedua. Soalan kedua, qala fa hal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu? Adakah menyebut perkataan ini, mendakwa kenabian ini, di kalangan kamu seseorang pun sebelum baginda? Adakah siapa-siapa saja? Qattu, siapa-siapa jua. Adakah siapa-siapa jua sebelum baginda dakwa kenabian? Sebelum baginda dakwa, adakah di kalangan kamu sesiapa yang mendakwa kenabian? Ini soalan kedua. Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak. Tidak ada yang dakwa kenabian. Perkataan qattu ni kalau ikutnya sepatutnya dia datang dalam siyaqun nafi, dalam ayat nafi.
sebab dia maksus dengan madhi manfi. Kegunaan qattu ni khusus untuk fi'il madhi yang manfi. Macam kita kata apa? Ma akaltu qattu. Ma akaltul qitta qattu. Aku tak pernah makan kucing sama sekali. Ma akaltul qitta qattu. Kegunaan qattu tu khusus untuk madhi manfi. Ma akaltul qitta qattu. Tak pernah aku makan kucing sama sekali. Yang pernah makan kucing ni orang kucing. Orang kucing dia pernah makan kucing. Bukan makan kucing, makan di kucing. Sebab dia orang kucing. Kucing Sarawak. Jadi ma'akal tulqita, aku tak pernah makan kucing. Qattu sama sekali. Faham kegunaan qattu tu? Ba'da al-madhi al-manfi. Dia datang selepas fi'il madhi yang manfi. Di sini ni madhi muthbat. Hal qala hadzal qawla qattu. Adakah pernah kata perkataan ini sama sekali? Siapa boleh jawab ni kemusykilan ni? Ada kesalahan bahasa berlaku di sini. Ada kesalahan bahasa, siapa boleh jawab? Iqbal apa cerita? Iqbal boleh jawab. Iqbal. Amirul Syafiq. Ya? Amirul Syafiq macam nak jawab? Ya? Siapa boleh jawab? Zubair? Mutlaah ke tidak? Fathul Bari. Dekat rumah ada Fathul Bari kan? Ni Ukashah. Tak ada. Tak ada mutlaah ke tak ada kitab Fathul Bari? Tak ada, kena cari lah. Tak ada, kena cari lah. Sekarang ni ada satu ustaz di Kelantan. Dia dah terjemah kitab Fathul Bari ke bahasa Melayu. Ustaz Subki. Orang Pasir Mas Kelantan. Jadi insyaAllah akan terbitlah dalam masa terdekat ni. Bahasa Melayu. Tapi kalau anda boleh mutalaah yang Arab, versi asal itu lagi baiklah. Itu kelebihan Allah bagi pada orang Kelantan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Dia punya jawapan dia satunya gini. Kaedah kata qattu datang selepas madhi manfi ini bukan kaedah kulliyah. Kaedah tu bukan kaedah kulliyah, tapi kaedah tu kaedah aghlabiyah. Kaedah aghlabiyah, kaedah kebanyakan. Bukan, dia ada dua kaedah. Satu kaedah kulliyah, kaedah yang tidak ada takhalluf. Ini kaedah kulliyah ni. Kaedah yang menyeluruh, yang muttaridah. Ini kaedah kuliah ni dia berlaku at-tardu wal aksu. At-tardu wal aksu dengan makna jami' dan mani'. At-tardu yani mani', al-aksu dengan makna jami'. Tidak ada takhalluf. Ini kaedah kuliah. Tapi kaedah satu lagi kaedah aghlabiyah, kaedah kebanyakan. Macam kullu bid'atin dalalah tu kaedah kulliyah ke kaedah aghlabiyah. Sekarang ni sedang buat debat ni Ustaz Muhib dengan Ustaz Engku apa tu, Ustaz daripada Terengganu. Debat. Sama kullu bid'atin dalalah tu kaedah aghlabiyah ke kaedah kulliyah. Ustaz Muhib Khawli cuba sabitkan itu kaedah kulliyah. Dan Ustaz Engku pula cuba sabitkan itu kaedah tidak kuliah lah. Am makhsus. Al-am al-makhsus minhul ba'du. Am yang mana kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah dalalah satu am, tetapi dikecualikan sebahagian daripadanya. Kullu bid'atin dalalah. Maknanya kaedah tu kaedah aghlabiyah. Ikut pandangan Imam Nawawi pun kaedah tu kaedah aghlabiyah. Bukan kaedah kulliyah. Satu lagi contoh kaedah aghlabiyah. Wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Burung hudhud kata, beri laporan kepada Nabi Sulaiman, beri karguzari. Setelah dia pergi tinjau keadaan Raja Balqis, dia balik beri laporan kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum
Aku dapati satu orang ratu memerintah mereka, yakni kaum Sabak. Wa utiyat min kulli syai'in. Ratu itu dikurniakan segala sesuatu. Situ kul tu aghlabiyah tu, bukan kulliyah. Segala-gala yang ghalibnya, yang biasanya ada pada satu orang perempuan. Bukan semua, misai pun dia ada, janggut pun dia ada, bukan begitu. Kalau kul tu kulliyah, kaedah kulliyah, kul dengan mana kulliyah seluruh, maknanya Balkis, Ratu Balkis ada misai, Ratu Balkis ada janggut. Apa lagi ya? Semua je itu tak munasabah gitu. Sebab tu di situ aghlabiyah, yang biasanya ada pada satu orang perempuan diberi kepada dia. Dari segi apa, kecantikan, dari segi sebagainya lah, diberi kepada Ratu Balkis. Wa utiyat min kulli syai'in. Kul tu kul aghlabiyah. Dua contoh saya bagi ya, kul aghlabiyah. Di sini pun penggunaan qad tu selepas madhi manfi adalah kaedah aghlabiyah, kaedah kebanyakan. Bukan kaedah yang menyeluruh. Kaedah kemestian, bukan kaedah kemestian, tapi kaedah kebanyakan. Boleh faham? Itu satu jawapan. Jadi kalau kaedah aghlabiyah ni ada takhalluf sekali-sekala, di mana-mana tidak ada masalah. Macam di sini berlaku takhalluf kan. Qad tu datang selepas madhi muthbat. Satu takhalluf berlaku daripada kaedah tu. Takhalluf ni ada pelanggaran kaedah. Boleh faham? Jawapan yang kedua, ini kalam ni pada zahirnya muthbat, tetapi hukmannya manfi. Hukmannya, kalam ni fi hukmil manfi. Takdirnya macam mana? Takdirnya, hal qala hadzal qawla minkum ahadun aw lam yaqulhu ahadun qattu. Adakah pernah sebut perkataan ini dari kalangan kamu sesiapa, ataupun tak pernah sesiapa sebut? Ada takdir. Mengatakan ada takdir ni namanya apa? Iqtida'u. Iqtida'un nas. Sesuatu kalam bila tak sempurna, melainkan kita kena takdirkan sesuatu. Tuntutan untuk mengadakan takdir itu namanya apa? Iqtida'u. Iqtida'un nas. Anda dah belajar dalam Bulughul Usul tahun lepas. Iqtida'un nas, kehendak, tuntutan nas. Kalau kita tak letak takdir itu, andaian itu, nas berkenaan jadi cacat. Macam was'alil qaryata, tanya kampung. Boleh tanya kampung, boleh berinteraksi dengan kampung. Tak boleh, melainkan kita kena andaikan ada satu perkataan di situ, iaitu was'al ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryah, tanya penduduk kampung. Itu namanya apa? Iqtida'u an-nas. Jadi jawapan kedua sini berlaku iqtida'un nas di sini. Iaitu apa dia? Hal qala ahadun, hal qala hadzal qawla minkum ahadun aw lam yaqulhu ahadun qattu. Boleh faham? Zulailmi faham? Zulailmi Zahari? Ya. Boleh faham? Alhamdulillah. Kemudian tentang perkataan qattu ada 4 lugah. Perkataan qattu ni ada berapa bahasa? Ada 4 lugah. Pertama, qattu bi fathil qaf wa tasydid. Qattu. Yang kedua, qutu. Qutu macam orang boleh kata kutu tu, tapi bukan kutu atas kepala ni. Qutu, qutu. Bi dhammil qaf wa ta. Qutu. Lugah yang ketiga, qat. Qat bi fathil qaf wa sukunit ta. Qat. Lugah yang keempat, qut bi dhammil qaf wa sukunit ta. Qut. Boleh faham?
Qultu la. Jawab Abu Sufyan tak ada. Abu Sufyan dengan Nabi ni berapa pupu? 3 pupu kan. Sebab Abu Sufyan nama dia apa? Sakhar. Sakhar bin Abu Sufyan Sakhrun, nama dia pun batu. Sakhrun mana batu. Bin Harb, Harb peperangan. Wajarlah kalau dia memerangi Nabi lama sebelum Allah Ta'ala beri hidayah kepada Abu Sufyan. Berapa seri peperangan dia pimpin memerangi Nabi. Perang Badar dia tak jadi general, tapi perang Uhud dia lah general. Lepas tu perang Ahzab dia komandan memerangi Nabi SAW. Nama dia Sakhrun bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nabi pula Muhammad SAW bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi mereka punya nasab ni bertemu pada Abdu Manaf. Maknanya 3 pupu lah. Nabi dengan Abu Sufyan ni 3 pupu. Sebab tu bila Heraklius tanya, ayyukum aqrabu nasaban, siapa paling hampir nasab? Abu Sufyan kata ana amba paling hampir nasab. Sebab dia sekadar 3 pupu saja dengan Nabi SAW. Kemudian qala fahal kana min abaihi min malikin. Ini soalan ketiga. Adakah di kalangan nenek moyangnya mana-mana raja? Adakah di kalangan nenek moyang Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang pernah jadi raja? Qultulah, aku kata tidak. Dalam sebilangan nuskhah bukan min malikin tapi man malaka. Man malaka. Hal kana min abaihi man malaka. Man isim mausul, malaka fi'il madhi. Adakah di kalangan nenek moyang baginda sesiapa yang malaka pernah jadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak, tak ada. Maksud tak ada ni dalam jadd di kalangan jadi a'la Nabi itu Nabi Ismail. Bukan selepas tu. Sebab kalau dari kalangan Nabi Ibrahim, maknanya keturunan Nabi Ibrahim, iaitu dari jalur Nabi Ishaq, ada yang jadi raja. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kami kurniakan kepada keluarga Nabi Ibrahim al-kitab wal hikmah, kitab samawi, ada yang dapat kitab samawi dari kalangan keluarga Nabi Ibrahim, seperti Nabi Daud. Itu dari zuriat Nabi Ibrahim tu. Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Isa dapat Injil. Itu dari jalur Nabi Ishaq. Yang ni lepas Nabi Isa, Nabi Yaqub tu Israel. Dari jalur Bani Israel ni wujudnya anbiya Bani Israel yang menerima kitab kutub samawiyah. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kami kurniakan kepada mereka kerajaan yang besar daripada keturunan Nabi Ibrahim. Seperti kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kerajaan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa khas, doa khusus yang Allah Ta'ala terima, perkenankan untuk Nabi Sulaiman. Kami beri kepada baginda Sulaiman
apa tu, mulkan la yanbaghi li ahadin, suatu kerajaan, suatu daulat yang mana tidak tidak upaya, tidak berupaya, tidak layan bagi dengan mana tidak patut ataupun tidak layak, layan bagi li ahadin min ba'di, untuk sesiapa pun. Maksudnya secara zahir lah, secara zahirnya tak ada siapa pun yang dapat kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Walaupun secara maknawinya Rasulullah telah dapatkan kerajaan secara maknawi. Baginda punya kerajaan mengatasi Nabi Sulaiman. Macam juga dalam perkara husn, kecantikan, secara zahirnya Nabi Yusuf lah paling cantik. Tapi secara maknawinya Rasulullah lebih cantik daripada Nabi Yusuf. Kecantikan Nabi Yusuf macam bulan, kecantikan Nabi macam matahari. Silau tak dapat dilihat. Begitu juga kerajaan. Kalau Nabi Sulaiman dapat menguasai jin, Rasulullah pun dapat menguasai jin. Nabi Sulaiman menguasai binatang-binatang, Rasulullah pun menguasai juga binatang-binatang, semua dan haiwan-haiwan lain semua tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara maknawinya dapat. Cuma secara zahirnya Nabi Sulaiman saja yang dapat apa tu, mulkan la yang li ahadin min ba'di. Jadi itu mulkan azimah, kerajaan yang besar yang Allah Taala beri kepada keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dari jalur Nabi Ismail tak ada tu mulkan azimah. Tak ada mulkan azimah. Atas sesuatu hikmah lah. Sebab daripada jalur Ismail alaihissalam ni, Allah Ta'ala lebih beri kelebihan yang bersifat apa, kerohanian, kelebihan yang bersifat kerohanian, fadilah-fadilah ruhiyah. Seperti Nabi Ismail merupakan dhabihullah, sembelihan Allah. Itu satu kemuliaan yang besar tu. Satu orang yang sedia dirinya dikorbankan untuk Allah, Nabi Ismail alaihissalam, satu fadilah yang besar. Jadi secara apa, pandangan sepintas lalunya, tak ada di kalangan Nabi jaddi a'la, nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi raja. Yang ni kalau kita mengambil kira susu galur Nabi Ismail. Yang susu galur Nabi Ishaq, itu lain cerita. Sebab dia abad yang baik daripada susu galur Nabi Ishaq, abad bagi Nabi juga, moyang Nabi juga, tapi moyang yang jauh. Di kalangan moyang, nenek moyang yang dekat, tidak ada yang jadi raja. Qultu la. Kemudian soalan berikutnya, hal qultu la qala fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Soalan yang keempat ni. Fa qultu bal du'afa'uhum. Adakah yang mengikuti Nabi ni orang-orang bangsawan, orang atasan, ataupun du'afa, golongan lemah, golongan marhin, golongan yang lemah? Abu Sufyan jawab, bal du'afa'uhum. Bal du'afa'uhum. Bahkan yang mengikuti Nabi ni golongan bawahan, golongan lemah, golongan mustad'afin. Abu Sufyan jawab ni berdasarkan kebanyakan pada masa itu. Kebanyakan yang ikut Nabi ni golongan yang miskin, golongan yang bawahan. Wa illa, kalau tidak ambil kira aksariyah, kebanyakan golongan yang bangsawan pun ada, seperti Abu Bakar Siddiq. Masa itu Sayyidina Umar pun ada dapat iman dengan Nabi, Sayyidina Uthman. Jadi golongan atasan, golongan bangsawan sudah ada, tapi tidak aksariyah, tidak merupakan majoriti pengikut Nabi, sekadar minoriti saja, golongan minoriti. Pada peringkat permulaan yang mengikuti Nabi, majoritinya ialah dari kalangan du'afa,
Jadi jawapan Abu Sufyan tu berdasarkan majoriti pengikut Nabi pada masa itu, pada permulaan Islam. Kan kita cerita ni, Imam Bukhari datangkan hadis ni untuk menyatakan badul wahyi, permulaan wahyu, permulaan kedatangan Islam dari segi penerimanya, golongan yang menerimanya kan. Golongan bangsawan kebanyakan menentang. Sebab apa mereka menentang? Biasanya golongan bangsawan ni ada 3 bentuk hijab yang diceritakan oleh Syah Al-Imam Syah Waliullah Ad-Dihlawi di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah. Hujjatullahil Balighah, Hujjatullahil Balighah. Satu hijab tab'i, hijab dalam bentuk memuja syahwat, makan, minum, enjoy, berpoya-poya, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Ini golongan bangsawan ni, mereka biasanya ada banyak harta, banyak kemewahan. Dan biasanya kalau Allah Ta'ala nak musnahkan mana-mana negeri, mereka inilah yang jadi punca kemusnahan. Ila aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Bila kami nak musnahkan mana-mana negara, mana-mana negeri, maka golongan mutrafi ni, golongan mewah ni, mereka akan buat kerosakan. Mereka akan buat kefasikan, kejahatan. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Lalu tetaplah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ke atas negeri berkenaan, maka kami akan hancurkan negeri itu. Hijab yang kedua yang ada pada golongan bangsawan, hijab apa? Hijab rasmi, hijab pangkat, nama, kedudukan, gelaran. Ini menghalang mereka untuk terima hidayah yang dibawa oleh Nabi. Mereka kata, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Adakah kami nak beriman dengan kamu sedangkan yang ikut kamu ni orang bawah, kami ni orang atasan. Yang tiga yang menjadi hijab ialah su'ul ma'rifah. Hijab su'il ma'rifah, hijab pengetahuan yang salah, ilmu salah. Ada pengetahuan, tapi pengetahuan itu salah, pengetahuan yang tidak memperoleh suluhan wahyu. Yang Quran sebut apa dia? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Bila Rasul bawa bayyinah, fakta-fakta, kebenaran, kehidupan selepas mati, keesaan Allah, ini fakta dibawa oleh para nabi. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan ilmu salah yang ada pada mereka. Ilmu salah, ilmu yang mengatakan sesuatu datang daripada ghairullah, itu ilmu salah. Ilmu yang betul, ilmu yang menyatakan segala sesuatu datang daripada Allah. Kullu syai' min indillah. Ilmu yang kata sesuatu datang daripada ghairullah, selain Allah, datang daripada benda itu, datang daripada benda ni, manfaat, mudarat datang daripada sekian-sekian benda, ini adalah ilmu salah. Ilmu salah. Jadi mereka kadang-kadang bangga dengan su'ul ma'rifah, dengan ilmu salah yang ada pada mereka. Lalu mereka menolak ajaran Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini tiga bentuk hijab ni yang biasanya ada pada golongan bangsawan. Boleh jadi juga Abu Sufyan sini bermaksud untuk merendahkan kedudukan Nabi dengan mengatakan bahawa yang ikut Nabi ni golongan du'afa. Boleh jadi dia bermaksud gitulah. Sebab masa tu dia masih memusuhi Nabi, belum Islam lagi, masih memusuhi Nabi. Tapi tanpa dia sedar bahawa itu menjadi syahadah ala nubuwah, menjadi penyaksian terhadap Nabi punya nubuwah, baginda punya kenabian. Sebab Nabi-Nabi terdahulu pun begitu juga. Nabi-Nabi terdahulu pun pengikut mereka pada awalnya ialah du'afa. Nabi Isa, siapa? Nabi mana lagi? Pada awalnya pengikut mereka adalah du'afa. Itu yang kaum Nabi Nuh kata pada Nabi Nuh tu, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun.
Kemudian soalan berikutnya, Heraklius ni orang bijak kan. Dia ada mutalaah kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dia ada baca tanda-tanda kenubuah, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nubuah daripada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi soalan dia tu menjurus ke arah tu. Dah boleh jadi Abu Sufyan tak sedar. Tak sedar mansyak soal, punca soalan. Punca mansyak. Apakah yang pencetus kepada soalan tu. Boleh jadi dia tak sedar. Sebab tu ada yang macam dia terperangkap, dia nak menjatuhkan Nabi, alih-alih dia sudah mengangkat Nabi. Macam tadi kan dia nak jatuhkan Nabi, kata bal du'afa'uhum, yang ikut tu golongan du'afa. Nak jatuhkan Nabi, tapi tanpa sedar dia sudah mengangkat Nabi, ataupun dia sudah mengiktiraf nubuah baginda Nabi SAW, baginda punya kenabian. Boleh faham? Nah, ayazidun am yanqusun, adakah mereka bertambah ataupun berkurang? Qultu bal yazidun, bertambah. Bertambah. Sebab iman ni bila sudah idza khalata bashashatuhu alqulub, bashashah iman, keseronokan, kemanisan iman, bashashah, kegembiraan, lapang dadanya iman, lapang dada yang datang daripada iman, yang berpunca daripada iman ni, bila sudah masuk bercampur bau masuk dalam hati seseorang, dia tak keluar. Idza khalata bashashatu alqulub. Apa yang Quran kata tu? Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak beri hidayat kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk patuh kepada Allah. Dada jadi lapang. Ada satu basyashah, keseronokan. Bukan dia rasa ketaatan pada Allah tu suatu yang menyusahkan. Berbeza orang munafik kan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka bangun kepada salat, bangun dengan malas, berat kan. Athqalus salah, semua sembahyang berat bagi orang munafik. Semua bentuk pengabdian berat bagi orang munafik. Tapi yang paling berat ialah isyak dan subuh. Athqalus salah 'alal munafiqin al-isyak wal fajr. Sembahyang isyak dan sembahyang subuh ini paling berat. Sembahyang lain pun berat juga, tapi yang dua ni berat. Segala bentuk ketaatan, pengabdian kepada Allah berat bagi orang munafik. Berbeza orang mukmin, dia ada satu basyashah, keseronokan. Ada halawah tu, kemanisan. Bal yazidun. Qala, tanya Heraklius lagi, soalan yang ke-6. Fahal yartaddu ahadun minkum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi. Adakah murtad seseorang mereka? Hal yartad